بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, satu hari isteri-isteri Nabi isteri ramai. Satu hari isteri-isteri Nabi ni dia bertanya Nabi. Pakak-pakak tanya Nabi. Dia berkata, ayyuna asra'u bika luhuqan. Isteri-isteri yang ramai ni, Aisyah ada, Saudah ada, semua tu ada sekali ni. Maka tanya Nabi, ya Rasulullah, esok di hari akhirat esok ni, antara kami hak ramai-ramai ni, siapa hak dapat keistimewaan mula sekali jumpa Nabi di akhirat esok ni? Semua isteri Nabi. Dalam ramai-ramai ni, siapa yang akan diberi keistimewaan mula sekali jumpa Nabi? Nabi SAW bila ditanya macam tu oleh isteri-isteri dia, jawab Nabi, dia kata, atwalukunna yadan. Nabi kata, hak mula sekali akan jumpa aku di akhirat esok ialah hak tangan paling panjang. Nabi jawab lagu tu. Nabi ni dia, beberapa hadis kita nanti jumpa, dia dengan isteri ni dia melawak. Dia lawa lari dengan Aisyah. Hadis cerita Aisyah muda kahwin dengan Nabi. Merap lebih lah. Muda. Ajak Nabi jogging. Nabi kata jom. Dalam hadis cerita, bila pergi berlari tu, Nabi lari derah bagi Aisyah tinggal belakang. Bila Aisyah tinggal belakang ni, dia buat muka lagu macam nak teriak lagu apa pula. Manja merap. Nabi buat bagi slow, bagi dia potong. Bila dia potong, dia seronok. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana harmoninya rumah tangga Nabi? Kita hari ni kalau isteri kita kata, abang jom kita pergi jogging. Mengadah nak jogging, hampir dia ajak aku buat porong weh. Jalan bini nak pegang tangan pun tarik kontak bang. Hantar jadi buat gatel gitu lah. Kan? Tak senonoh. Nabi SAW dia dengan isteri-isteri dia. Dia pernah nak kirim isteri dia dalam perjalanan, dia pesan dekat kawahan nak tuntun kenderaan isteri dia naik. Dia kata hati-hati. Dia kata atas kenderaan ini ada botol-botol kaca, mudah pecah. Dia kata. Dia mengibaratkan isteri dia ni macam botol kaca, fragile. Mudah pecah. Dia kata hang bawa elok-elok. Orang perempuan dia ada di atas, bawa elok-elok. Hormat Nabi begitu kepada isteri-isteri dia. So hadis yang kita baca malam ini, di kalangan isteri-isteri Nabi ini, pakat tanya Nabi, ayyuna asra'u bika luhuqa. Di antara kami ni, siapa hak paling awal dapat jumpa Tuhan di akhirat esok? Nabi kata, atwalukunna yadan. Nabi kata, siapa yang tangan dia paling panjang, dialah yang akan dapat jumpa aku dulu di akhirat esok ni. Dialah orang yang mula-mula akan jumpa aku di kalangan hampa semua. Fa'akhazu khasabatan yazra'unaha. Isteri-isteri Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata, pergi cari ranting kayu, pakai duk sukat tangan mereka. Nabi melawak. Ya, isteri-isteri ni pun dengar, pergi ambil ranting kayu, sukat tangan hang, tanda dekat mana sukat tangan, pakai duk sukat nak cari siapa yang tangan paling panjang. Sebab Nabi kata, isteri hak tangan paling panjang yang akan mula-mula jumpa dia di akhirat esok ni. Fakanat Saudah atwalahunna yadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sukat-sukat tengok-tengok Saudah, isteri Nabi yang bernama Saudah, dialah yang tangan panjang sekali. Depa kata dapat kahang lah. Tangan dia yang panjang sekali. Kata Aisyah apa? Fa'alimna ba'du
Oh, lepas tu baru kami faham maksud Nabi kata ni. Maksud dia apa? Annama kanat qula yadiha as-sadaqah. Maksud Nabi, bila Nabi kata hak tangan paling panjang tu, yang akan menjadi orang yang mula sekali jumpa Nabi, ialah orang yang paling banyak bersedekah. Itu maksud orang yang tangan paling panjang. Kata Aisyah pula apa? Dia kata, وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ. Sungguh, dia kata, Saudah akan menjadi orang yang paling mula sekali jumpa Nabi. Pasal apa? وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةِ. Kata Aisyah, kerana di kalangan isteri-isteri Nabi, Saudahlah orang yang paling pemarah, suka bersedekah. So kebetulan Nabi kata orang yang tangan paling panjang, dialah yang akan mula jumpa aku di akhirat esok ni. Kebetulan Saudah, dia pun tangan dia paling panjang, dan kebetulan dia pun merupakan isteri Nabi yang paling kuat bersedekah. Dan kuatnya Saudah bersedekah ini diakui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah kata memang confirm, Saudah lah yang akan menjadi orang yang mula-mula dipertemukan dengan Nabi di akhirat esok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi kesimpulan pada 3 hadis ni apa dia tuan-tuan? Biasakan. Bukan suruh banyak. Bukan suruh banyak. Main masjid. Sambil nak keluar lepas 2 kupang pun tak apa. Buah dalam tabung. Daripada tak bubuh. Sambil nak keluar RM1. Bubuh dalam tabung. Tak rugi tuan-tuan. Bahkan untung. Pasal apa? Akhirat esok. Kita akan tengok nilai dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19. Muka surat 17. Muka surat 17 bab ma jaa fi zihabil ilmi. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas kehilangan ilmu agama. Ini di antara tanda kiamat itu apa dia? Di antara tanda kiamat itu ilmu Tuhan ambil balik. Ilmu Tuhan ambil balik. Yang hari ni kita duk belajar, kita duk reti ilmu agama ni, Tuhan ambil balik. Sehingga kan dia akan mai satu masa, satu zaman esok ni, orang tak reti agama. Duk ada atas dunia ni. Ketahuilah saudaraku, tiada sayogia bagi seseorang yang ada di sisinya suatu daripada ilmu, bahawa disia-siakan ilmunya dan fahamnya itu. Dia beritahu yang tu dulu. Satu orang yang Allah bagi ilmu dekat dia, jangan sia-siakan ilmu itu. Yang timbul, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku, walaupun satu ayat. Kita dengar benda agama, esok kita kena sampaikan. Hari ni kita main masjid, malam ni kita dengar 1-2 benda agama. Esok pergi pejabat, habang dekat kawan pejabat kita. Hang pernah dengar cerita ada isteri Nabi ni, di antara isteri Nabi ni, satu nama dia Saudah. Dia ni akan menjadi isteri yang pertama sekali dipertemukan dengan Nabi di akhirat esok. Hang tahu pasal apa? Cerita dia macam ni. Saudah ni macam ni, macam ni, macam ni. Itu ilmu. Itu ilmu. Dan kita sampaikan kepada member pejabat kita. Sesiapa juga, dia kata, yang Allah bagi ke dia ilmu, kalau dia sia-siakan ilmu itu, dan dia sia-siakan faham dia tentang agama itu, maka rugi dia. Bukan saja rugi dia, rugi ilmu itu tidak berkembang. Begitu. Maka dengan meninggalkan berbimbang, ataupun dengan tiada memberi faedah bagi ahlinya, supaya tiada mati ilmu itu, maka membawa yang demikian itu kepada hilang ilmu. Apabila kita mengambil sikap apa dia? Tidak mengambil faedah daripada ilmu kita. Kita tak sebarkan, kita tak kembangkan, kita tak bagi orang lain tahu ilmu yang kita tahu, maka akhir apa jadi? Bila kita mati, ilmu hadut dekat kita, pergi sekali dengan kita masuk kubur. Tapi kalau ilmu yang kita ada, kita bagi dekat bini kita. Kalau ilmu yang kita ada, kita bagi dekat anak kita. Kalau ilmu yang kita ada, kita bagi dekat orang yang ada keliling kita. Kita mati pun, ilmu tu ada pada isteri kita. Ilmu tu ada pada anak-anak kita. Ilmu tu ada pada kawan-kawan kita. Dan kadang-kadang kita pergi dapat kawan yang jenis ada ilmu dan suka berkongsi ilmu ni. Satu hari tuan-tuan, dia tak ada, kita berasa dia tak ada. Kita berasa dia tak ada. Kita boleh kata, saya ni satu benda lah saya kehilangan.
Dulu saya lepas semayang subuh di masjid, saya duduk dengan kawan saya ni. Nama apa? Nama Pak Leh. Kawan saya ni. Nama apa? Nama dia Pak Lid. Kawan saya ni. Saya selalu lepas semayang subuh, saya duduk dengan dia. Saya baca Quran, dia dengar. Dia baca Quran, saya dengar. Saya tak berapa pandai, tapi dia pandai Quran. Kalau saya baca, dia boleh tegur. Dia baca, saya boleh belajar daripada bacaan dia. Tak ada dia ni, saya berasa semula. Nampak tuan-tuan? Orang yang berilmu, ada dia tu membawa manfaat kepada orang lain. Maka kalau kita ada ilmu tak kongsi dengan orang, kawan kita ada ilmu tak mau kongsi dengan kita, kita mati kita bawa ilmu kita, dia mati dia bawa ilmu dia, maka ilmu makin kurang di atas muka bumi ini. Begitu. Baik, dia kata yang melazimkan zahir jahil, akibat dia apa? Makin ramai orang jahil. Maka tak heran tuan-tuan, kita tengok hari ni, ayah hebat dari segi agamanya. Anak ni tak tahu jadi apa. Na'udzubillahi min zalik. Anak langsung tak mencerminkan ayah dia dulu. Ayah dulu, Masya Allah, dari segi reti agama, dari segi faham agama, dari segi amalkan agama dia, dari segi susah payah mengembangkan agama dia, ayah. Anak langsung tak mencerminkan ayah dia. Bahkan sampai satu tahap, anak takut. Anak tu takut kalau orang tahu dia anak kawan ni. Dia takut. Pasal apa? Pasal dia tak carry image ayah dia. Itu juga gambaran ilmu makin pupus. Gambaran dia begitu. Akibat dia apa dia? Zahir kejahilan. Kerana ilmu itu hilang dia dengan sebab hilang ahlinya. Bila mati orang yang ada ilmu, habislah ilmu tu. Yakni mati orang yang menanggung ilmu itu, maka habislah ilmu dia. Maka apabila orang yang menanggung ilmu itu berbimbang, ambil berat juga dengan menyiarkan ilmu dan fahamnya itu, apabila mati dia, maka tidaklah mati ilmu itu. Satu orang yang mengembangkan ilmu, dia mati, anak murid dia ada ramai. Anak murid ni dia amal ilmu dia tu sampai mati. Dia boleh habang pula dekat orang lain. Ni saya buat benda ni pasal apa? Pasal saya dengar guru saya dulu. Saya duduk mengaji kat dia berapa tahun. Dia pesan saya. Daripada malam saya dengar dia pesan tu, saya tak tinggal pesan dia. Satu orang kata, dia kata saya Alhamdulillah lah, saya belajar dekat ni dulu. Saya 3 benda hak dia beritahu saya tak pernah tinggal. Daripada hari saya dengar sampai hari ni saya tak pernah tinggal. Maksudnya apa dia? Dia kata yang pertama, sembahyang duha. Saya tak tinggal. Yang kedua, sembahyang witir. Saya tak tinggal. Yang ketiga, puasa 3 hari dalam sebulan. Saya tak tinggal. Sampai hari ni, dia kata, bila saya buat sembahyang duha, saya teringat. Benda ni saya dapat daripada dia. Sampai hari ni, saya tak akan tidur melainkan setelah saya buat witir. Saya buat, saya teringat dekat dia. Sampai hari ni, bila saya puasa, saya teringat aku tahu tentang puasa 3 hari ni daripada dia. Ilmu tu dibawa sampai ke mati. Yakni tidak hilanglah ilmu itu. Demikianlah disuruh syarak kita. Sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah bin Amr bin Al-As. radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah SAW. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW. Nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata dia sabda Nabi SAW di dalam khutbahnya pada masa Hajjatul Wada'. Nabi ketika haji yang Nabi buat. Nabi buat haji sekali aja. Itulah haji pertama, itulah haji yang penghabis Nabi buat. Dalam khutbah Nabi ketika Nabi buat haji ni, di antara benda yang Nabi kata bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ambil ilmu daripada manusia itu akan sebagai ambil cabut. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala dia tidak angkat ilmu dalam bentuk cabut macam mana orang cabut pisau daripada sarung, bukan macam tu. Daripada satu orang dia ada ilmu, Tuhan pergi ambil tarik keluar dah. Tuhan tak buat macam tu nak cabut ilmu ni. Nabi kata yang dicabutnya akan dia daripada segala manusia seperti diangkatnya ilmu itu naik ke langit dengan tiba-tiba. Tuhan tak buat lagu tu. Ataupun dihapusnya akan dia daripada dada mereka itu. Tuhan tak buat macam tu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama.
hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi kata akan tetapinya Tuhan akan ambil ilmu itu dengan cara bagi mati ulama. Mati orang alim tak ada ganti. Mati seorang, makin kurang orang alim yang ada di atas dunia ni. Dan matinya orang-orang yang menanggung ilmu itu, maka hilang ilmu itu dibawa oleh yang menanggungnya ke dalam kubur. Jikalau sekiranya tidak orang yang menanggung itu mensiarkan akan ajaran ilmunya itu. Kalau dia orang alim tapi tak mengajar orang, mati dia habis ilmu tu. Tapi kalau dia orang alim, dia mengajar orang, maka ilmu dia berkembang. Dia mati, ilmu dia ada lagi. Tetapi jikalau diajaknya, maka tiadalah Tuhan ambil dan Tuhan hapuskan ilmu itu. Selagi mana ada orang alim duk mengajar di atas muka bumi ni, maka selagi itulah kiamat ni tak dekat dengan kita lagi. Tapi akan main satu masa esok ni, tak ada orang alim. Tak ada. Masjid kosong, tak ada orang mengajar. Oh, dia jadilah. Lah ni pun duk jadi dah sikit-sikit. Lah ni. Masjid tak buat apa. Mengajak mingguan pun tak ada. Mengajak bulanan pun tak ada. Ceramah tak ada. Apa pun tak ada. Masjid ni main semayang 5 waktu je. Semayang 5 waktu pun, semayang subuh, ada 4 orang, ada 5 orang. Semayang 5 waktu pun masjid punya hebat. Kubah saja pun kalau jatuh, mau ada 15 sah nanti mati syahid. Kalau jatuh kubah tu, besarnya kubah tu. Tapi hak semayang maghrib ada 7 orang. Maghrib 7 orang dia semayang. Kehadiran semayang pun tak ada orang. Kuliah lagi lah tak ada orang. Sampai ustaz main mengajak main duduk tunggu orang main. Dah habis semayang maghrib, duduk ustaz ni duduk tengok pintu. Lepas tu dia kata tak Cik Bilal, dia kata ada mereka nak main ni. Cik Bilal kata kita doa mudah-mudahan mereka main. Baru nak doa bagi orang main. Tunggu. Dah 8 suku. 8 suku tak nampak orang main juga. Balik kat Tok Siap pula tengok macam mana ni. Tok Siap kata terpulang kat ustaz lah. Terpulang macam mana? Terpulang kok ustaz nak pulang pun boleh. Tak ada orang. Tak ada orang. Baik. Ceramah. Ada sempena-sempena tertentu. Mai hijrah, awal Muharram nak buat ceramah. Mai sempena Isra' dan Mi'raj nak buat ceramah. Nak buat ceramah tu cari ustaz nak ceramah tak ada. Hadut ceramah 4-5 orang tu lah. 4-5 orang tu penuh lah. Nak cari ustaz lain ni. Nak cari tu duduk mesyuarat. 3 kali mesyuarat. Tak boleh nak cadangkan nama ustaz lagi. Ustaz ramai. Satu sekolah menengah ada 10 orang ustaz. Satu sekolah menengah ada 8 orang ustaz. Punya ramai. Tapi nak panggil ceramah tak ada orang. Berilmu. Tetapi tidak mau menyebarkan ilmu. Tanya awak ni bila mengajar masjid. Oh tak boleh. Entah tak apa. Pasal apa? Entah tak apa. Anak tak boleh pula. Semua boleh lah. Tak boleh saya. Anak tak boleh. Tak pasal apa tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Tak boleh. Pasal apa? Tak boleh. Sampai nak jawab pun tak boleh. Dia kata tak apalah. Okey, tak apalah macam ni. Terus saya cakap pasal mengajar masjid. Khutbah jemaah. Khutbah lagi tak boleh lah. Tolonglah. Dia kata ni kita. Bukan tak mau tolong dia tapi tak boleh. Dia jadi macam tu. Pasal apa tak boleh? Adakah kerana tak ada ilmu? Ada ilmu. Tapi pasal apa? Adakah dia kedekut? Tak mau nak sebar ilmu? Tak, dia tak kedekut. Masalah satu je. Apa dia? Keyakinan diri tak ada. Dia duk berasa saat lagi kalau mengajar, kalau silap macam mana. Saat lagi khutbah, kalau baca-baca terlupa sebut rukun lagi jadi lagu mana. Dia duk karang masalah tu, jadi akhirnya tak boleh. Apapun alasan yang diberi, tajuk kita duk baca ni nak bagi tahu apa dia? Ilmu makin pupus. Pasal apa? Pasal tidak ada orang nak menyebarkan ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dia ambil Tuhan akan ilmu itu. Yakni jadi hilang ia. Sehingga apabila tidak ditinggalkan di bumi ini satu orang alim pun yang boleh mengajar dan mau ia mengajar. Maka ketika itu
pupuslah ilmu itu. Apabila sudah berlaku yang demikian itu, mengambil orang-orang akan orang-orang jahil jadi kepala dan jadi ketua agama mereka. Apabila ustaz-ustaz, alim ulama hak ada ilmu ni tak mau nak mengajar, pakat duk lari, orang perlu juga kepada orang mengajar, maka dia pergi pegang satu orang yang bukan bidang agama, suruh dia ni main mengajar. Kacau lah. Dia boleh bercakap, tetapi dalam tak cukup. Dia boleh bercakap, dia boleh cakap dengan menarik perhatian orang, tetapi ilmu tak cukup. Masyarakat ni tak ada dah, itu saja yang ada. Dia pun panggil dia ustaz juga. Dia pun mengaji dekat dia. Maka apa jadi dia kata? Maka ditanya mereka itu kepadanya akan hukum syarak. Maka diberinya fatwa menurut fikiran dan kemahuannya. Maka ditanya mereka itu kepadanya tentang benda ni. Dia menjawab dengan ketiadaan ilmu, cara syarak. Maka menyesat mereka itu akan dirinya. Dan menyesat mereka itu akan siapa-siapa yang tanya dan turut dia. Dia bukan ustaz. Dah hampa panggil dia suruh mengajar. Dia pun dah tengok tak ada siapa mengajar. Dia duduk pederai mengajar. Dia boleh baca ayat Quran 1-2. Dia boleh petik hadis Nabi 1-2. Nampak macam ustaz. Tapi dia bukan ustaz. Orang yang main dengar ni duk ingat ustaz. Tanya dia. Dia pun tak tahu. Tak jawab tak tahu. Duduk jawab macam tahu. Padahal dia jawab tu tak betul. Maka apa jadi? Dia sesat. Yang dengar pun sesat sama. Punca dia daripada siapa? Punca dia daripada orang agama. Ada ilmu tak mau mengajar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada jadi tak benda macam ni dalam masyarakat? Jadi, tuan-tuan. Jadi. Bila jadi, dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Bahayanya apabila jadi benda-benda yang macam ni. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan daripada Ziyad bin Labid. Dan katanya lagi, ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah dia kata awal mula-mula ilmu yang hilang itu ialah khusyuk dalam sembahyang. Dalam banyak-banyak ilmu ni, hak mula Tuhan ambil daripada kita ni apa dia? Khusyuk dalam sembahyang. Sehingga kenapa jadi? Orang sembahyang tak khusyuk. Sembahyang sudah tidak khusyuk. Takbir Allahu Akbar, ingat macam-macam dalam kepala ni. Tidak ada khusyuk. Takbir Allahu Akbar saja. Dengar bunyi motor pun teringat motor. Dikacau lagu tu. Teringat di rumah tu. Teringat ni saat lagi nak lari pergi ke mana. Teringat kata pukul 11 ada janji nak jumpa siapa. Teringat kata pagi esok jangan lupa pergi kerja nak kena bawa sekian benda. Teringat kata tadi berkeliling dengan bini, balik ni nak kena minta sorry kat dia. Dia main dalam kepala ni 1000 macam perkara yang menghilangkan khusyuk kita dalam sembahyang. Tanya diri masing-masing, betul tak betul? Betul. Betul. Dia main benda tu. Benda ni, iblis, syaitan ni dia bawa main. Kita takbir saja masa itulah dia nak ingat segala-gala benda. Rupa-rupanya apa dia? Rupa-rupanya Nabi SAW sudah sebut tentang benda ni. Menjelang akhir zaman, yang pertama Tuhan nak angkat apa dia? Khusyuk dalam sembahyang. Baik, cuba kita baca cerita dia. Bermula khusyuk dalam sembahyang itu terbilang ia satu daripada ilmu syarak. Dan makna khusyuk itu ialah tetap hati dan tetap anggota. Dan maksudnya ialah tetap anggota dan tetap hati di dalam sembahyang dan doa. Maka makna kata tetap hati dan tetap anggota itu, iaitu apabila seseorang itu ada dalam sembahyang, tidak adalah hatinya itu bercakap-cakap akan satu perkara yang bergantung dengan dunia. Itu yang kata khusyuk. Bila takbir Allahu Akbar, benda dunia ni tak ingat dah. Pernah tak tuan-tuan, kita malam ni umur dah 50 dah. Pernah tak sekali kita sembahyang, kita takbir Allahu Akbar, kita tak ingat apalah dalam dunia ni? Tak pernah lagi. 50 tahun dah umur ni. Sembahyang dah berapa puluh tahun dah. Tak pernah lagi ni. Macam yang disebutkan ni. Kita tak pernah dapat lagi. Yang kata bila takbir Allahu Akbar ni. Kira kita ni solid dengan Allah tu. Macam mana? Tak terbayang dalam kepala kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka tidak ingat akan kerja dunia lagi. Ni yang kata sembahyang ni. Sepatutnya begitu. Dia kata hal dunia ni putih hadirah. Dia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Macam ibarat kita nak katalah orang yang dijatuhkan hukum gantung sampai mati. Orang yang dijatuhkan hukum gantung sampai mati. Hati dia macam mana? Masa tu tuan-tuan ni, esok dia nak digantung. Esok pukul 5 dia akan digantung sampai mati. Malam ni pukul 12 tuan-tuan pergi jumpa dia. Tuan-tuan tanya dia ni, depa nak bagi ke hang BMW 5 Series mau ke? Agak-agak tuan dia jawab apa? Dia tak sepuh kita mujung. Aku otak duk fikir nak kena gantung esok, hang mai duk buat main-main duk abang awak nak bagi BMW dekat aku. Pasal apa? Pasal hati dia masa tu dah vacuum dah. Dah kosong dah daripada ingatan hala ke dunia ni, dah kosong dah. Dia ingat satu je. Dia minta, ya Allah, aku minta satu je, ya Allah, aku minta satu je. Bagi something miracle bagi jadi. Aku boleh meresap hilang daripada penjara ni, biar tersedang-sedang duk ada di apa nama London ke, duk ada di mana ke. Minta kalau boleh, ya Allah, kalau boleh, ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, bagilah satu benda yang miracle. Benda luar biasa bagi jadi. Ya Allah, aku minta kepada... Hati dia tu. Tak mau dah. Ni cerita kata ni apa ni. Ni ayah hang nak bagi ke hang. Ni lot kedai dia ada di kota Damansara. Ayah hang nak bagi. Ni semua dia tak mau dengar. Hal dunia, dia tak mau dengar. Dia nak satu je. Dia nak Allah tunjuk satu miracle dekat dia. Bagi dia meresap hilang daripada penjara tu. Bagi ada di Berlin pun tak apa. Kalau tak pergi London pun. London tu, baling pun tak apa. Bagi ada di baling. Celek-celek ni mana ni? Kupang ke baling ke? Kupang ke baling? Oh, wing. Dia dah wing pun tak apa. Janji aku mau Tuhan bagi aku tak ada dalam penjara ni. Pasal apa? Pukul 5 esok nak kena gantung. Tu, hati tu. Hati tu pada masa tu, tak ada ingat lain dah. Ingat Allah je boleh tolong dia. Umpama orang semayang ni, dia nak macam tu. Bila takbir Allahu Akbar tu dia rasa kebesaran Allah saja duk ada dalam dia ni. Kebesaran Allah saja dia duk rasa ni, aku duk menghadap ni Allah. Allah ni siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan seluruh alam. Allah Tuhan yang maha kuasa. Aku takut dengan Allah. Hati aku ni tak mau ingat lain. Aku minta Allah ampun dosa aku. Dia nak macam tu. Tak pernah dapat. Kita tak pernah dapat. Secara teorinya kita boleh kata. Tapi tak pernah rasa manis beribadat macam tu. Tak pernah rasa. Inilah khusyuk dalam semayang. Khusyuk ni Allah ambil. Maka tidak ada lagi khusyuk dalam diri kita. Maka tidak ingat akan anak isteri. Tidak ingat akan susah sakit dan sebagainya. Bila takbir Allahu Akbar, tak ingat dah anak bini sakit demam. Tak ingat apa dah. Dia ingat dia duduk di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ingat dirinya dalam kesempitan dan susah. Bahkan semata-mata ingat hatinya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia yang kata khusyuk tu. Maka serta membaca apa yang disuruh baca oleh Allah. Dia baca ni pun, dia baca ni yang Allah suruh baca. Dia baca ni dengan tertib, dengan sopan, dengan teratur. Dia ikut macam mana Allah mahu. Pasal apa? Pasal dia takut nak buat salah di depan Allah. Kita semayang baca macam mana? Tahiyat ni sampai makmum baru do assalamu alayna wa ala ibu bangkitlah. Cepatnya. Tak boleh macam tu. Bacaan tu kira nak cepat, nak bagi sudah, tak boleh macam tu. Tertib depan Allah. Tertib di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena tunjuk kita ni sangat bersopan di depan Allah. Maka pendeknya, hati itu sentiasalah tetap kepada hati-hati akan kerja yang disuruh Allah dalam semayang. Hati-hati dengan semayang ni. Ni, semayang ni, kita direct dengan Tuhan ni. Ibadat yang kita direct dengan Tuhan ni semayang. Kita duduk dalam saf nak semayang saat itu. Kita duduk berdiri itu. Kita direct dengan Tuhan. Tidak ada perantaraan. Kita menghadap Allah. Kita baca apa yang Allah suruh. Kita buat apa yang Allah suruh. Kita tak boleh menyalahi apa yang Allah suruh. Kalau betul-betul kita nak jaga tertib tu, kita akan baca satu-satu ni. Tentang hal semayang ni, kita akan baca satu-satu.
Sampai ni duduk tahiyat akhir ni jari nak duduk macam mana. Kita akan cari benda ni satu-satu. Pasal apa? Pasal kita tak mau buat mistake. Pasal ibadat ini direct kita dengan Allah. Tahiyat ni macam mana? Nak genggam jari ke? Nak bertemu jari hantu dengan jari ibu ke? Jari telunjuk ni nak bergerak ke tak ke? Jari tangan belah kiri ni nak duduk bagi ujung jari sama dengan ujung lutut ke? Ataupun tangan tu nak cekak lutut ke? Macam mana ke? Kita akan cari dalam hadis. Macam mana cara Nabi buat ketika Nabi sembahyang. Nabi kata, haza awanun. It's time already. Nabi kata, sudah masanya Allah nak ambil balik ilmu. Nabi kata begitu. Sehinggalah tiada kuasa mereka itu daripadanya atas suatu. Nabi kata, bila mai masa Allah nak ambil balik ilmu dia, manusia tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab ilmu ni hak Allah. Ilmu ni hak Allah. Allah bagi, dia boleh ambil balik pada bila-bila masa. Tuan-tuan pernah dengar cerita Mak Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Selepas dia menikah dengan Abu Talha, dapat satu anak laki-laki. Tiba-tiba budak ni mati kecil. Sakit, mati. Abu Talha, masa anak duk sakit-sakit ni, dia keluar. Pergi kerja. Dia balik daripada kerja. Bila dia balik daripada kerja, dia sampai di rumah. Mula sekali, dia tanya Ummu Sulaim, isteri dia. Ma fa'ala ibni? Anak kita macam mana? Hadut sakit tadi ni. Jawab Ummu Sulaim. Dia kata apa? Dia kata dia dalam keadaan yang sangat tenang. Dia kata. Abu Talha pun kata tak apa. Dan kata dalam hadis riwayat daripada Anas bin Malik, anak Ummu Sulaim, anak tiri Abu Talha. Anas kata apa? Dia kata malam tu mak dia pakai cukup segak. Tidak pernah dia pakai segak macam tu. Ummu Sulaim malam tu punya bersiap ni segak ni. Bila Abu Talha balik dia tengok, awak ontor ni segak ni. Dia gitu. Karan saya duduk sepang. Jadi Ummu Sulaim jamu makan. Jamu, dia kata bagi Abu Talha makan, apa semua makan sah, dia selesai kenyang. Maka bersetubuh Abu Talha dengan Ummu Sulaim ini. Bersetubuh. Selesai bersetubuh apa semua sah, ini hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari ada, dalam Muslim pun ada. Selesai sah dia semua, Ummu Sulaim kata dekat Abu Talha. Dia kata, abang, saya nak tanya abang satu. Kalaulah ada orang bagi kita pinjam apa-apa barang untuk satu tempoh masa. Kemudian mai satu masa orang tu nak balik barang dia. Patut tak patut kita bagi balik barang dia? Dia tanya Abu Talha. Abu Talha kata tentulah, barang tu pun hak dia punya. Dia bagi kita pinjam tu pun dah cukup baik dah. Dia nak balik memang hak dia. Barang tu kita kena bagi ke dia. Ummu Sulaim kata, abang, Allah pinjamkan dekat kita anak. Allah dah ambil balik dia. Anak mati tadi ni, suami balik dia tak abang lagi. Dia jamu suami pergi makan semua elok-elok, dia pakai elok-elok sampai suami pun bersetubuh dengan dia, apa semua dah sah lerah, selesai dah semua. Dia cakap macam tu. Abu Talha bila dengar ni sudah naik angin. Dia kata, hang sanggup sembunyi benda besar macam ni daripada pengetahuan aku? Anak mati. Hang boleh sembunyikan daripada pengetahuan aku? Aku balik mai hang tak bagi tahu. Ni sampai hang bagi aku kena kotoran daripada badan hang. Dalam hadis sebut macam tu. Ni sampai hang buat bagi sampai aku jadi tidur dengan hang sampai bagi aku kena kotoran daripada badan hang, baru hang bagi tahu kata anak kita mati. Ummu Sulaim diam tak kata apa. Menjelang subuh pagi esok, Abu Talha ni kawat buk pergi masjid sembahyang subuh dengan Nabi, terus pergi tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, patutkah isteri saya Ummu Sulaim buat macam ni? Sebab apa tuan-tuan? Sebab keluarga daripada dengan Nabi ni cukup rapat. Cukup rapat. Rumah Anas, rumah Ummu Sulaim, rumah Abu Talha ni duduk arah depan mihrab Masjid Nabawi tu. Nabi selalu nak pergi sembahyang Zuhur, Nabi pergi rumah mereka dulu. Qailulah, tidur sat di rumah mereka. Sat lagi mai sembahyang Zuhur di Masjid Nabawi.
Begitu sekali cerita tentang Nabi dengan Ummu Sulaim, dengan Abu Talha, dengan Anas ni cerita cukup panjang. Tentu pernah dengar cerita rumah Nabi, Jibril tak mai lama. Lama Jibril tak mai. Sampai Nabi naik risau, Nabi naik bimbang, ni apa hal ni? Jibril tak mai lama ni. Sehinggalah satu hari, Jibril mai, duduk di pintu aja, tak masuk. Nabi pergi dekat Jibril. Nabi tanya Jibril, dia Jibril, apa salah aku? Ada tak kena tang mana aku ni? Sampai tak mai jumpa aku lama. Jibril kata apa? Pasal bawah tangkin tempat tidur tu, ada sekong anak anjing. Dalam syarah hadis menceritakan, anak anjing tu ialah anak anjing yang dibelah oleh anak Ummu Sulaim, anak Abu Talha. Ni cerita ni yang berkaitan dengan keluarga Anas bin Malik ni cukup banyak. Jadi Nabi SAW bila Abu Talha mai tanya dia kata, patutkah Ummu Sulaim buat kat aku macam ni? Anak aku mati dia tak bagi tahu, sampai dah balik dia bagi makan sampai macam ni punya jadi, baru dia bagi tahu kata anak aku mati. Nabi tanya dia satu soalan. Nabi kata, adakah kamu bersetubuh dengan isteri kamu semalam? Dia kata ada. Hak tu dia tak abang, Nabi tahu. Dia kata ada. Nabi kata Allah berkati hampa berdua. Nabi kata macam tu ya. Nabi kata mudah-mudahan Allah berkati hang berdua. Hang Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Mudah-mudahan Allah berkati kamu. Berkat malam tu lahir satu anak. Anak ni bila beranak-beranak keluar mai laki-laki, Abu Talha kata dekat Anas, anak tiri dia ni. Dia kata, Anas, kamu bawa adik kamu kecil ni, bawa ke rumah Nabi bersama dengan tamarat, dengan beberapa biji tamar. Bawa pergi di rumah Nabi. Anas pun gendong budak ni, adik tiri dia ni, hak baru beranak ni. Bawa pergi jumpa Nabi. Bila sampai dekat Nabi, Nabi senyum aja. Nabi kata, adakah bersama dengan hang apa-apa? Dia kata, ada tamarat. Dia kata, beberapa biji tamar. Nabi ambil, Nabi kunyah. Nabi sapu, tahnik di langit-langit. Anak Ummu Sulaim, anak Abu Talha, adik tiri kepada Anas bin Malik ni. Nabi sapu-sapu di situ, Nabi doa ke budak ni, dan Nabi namakan budak ni. Wasammahu Abdullah. Nabi namakan dia dengan nama Abdullah. Sambung hadis tu lagi, dia cerita apa pula? Dia kata Abdullah ni kemudiannya dapat anak dia semua sekali. Satu riwayat kata 7 orang anak dia dapat. Ketujuh anak dia hafaz Quran semua. Anak yang lahir hasil daripada hubungan yang berlaku pada malam kematian anak laki-laki itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu sekali benda yang mai kepada kita di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Baik, sambung. Dia kata kemudian sabda Nabi SAW, ini sudah sampai masa ilmu Allah nak ambil balik lagi. Allah dah nak ambil balik dah. Yang ni tiada kuasa mencari ilmu itu dan mengambil tahunya lagi. Bila Allah nak ambil balik, siapa pun tak boleh buat apa. Sambung hadis tu, faqala Ziyad bin Labid al-Ansari, kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Quran, fa wallahi lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Maka kata satu sahabat Nabi SAW, iaitu Ziyad bin Labid al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia kata kepada Abu Darda yang cerita hadis ni. Kata dia, betapa disambar ilmu daripada kita. Bila Abu Darda cerita, dia kata, aku nak abang dekat hampa. Satu masa kami duduk dengan Nabi, tiba-tiba Nabi langut naik ke langit. Lepas tu Nabi kata, dah sampai masa Allah nak ambil balik ilmu. Ziyad bin Labid ni bila dia dengar Abu Darda kata macam tu, dia kata balik dekat Abu Darda, dia kata tak mungkin ilmu Tuhan boleh ambil balik. Dia kata, aku tak percaya. Dia kata ilmu ni Tuhan boleh ambil balik. Pasal apa? Padahal sesungguhnya kita duk baca Quran dan kita hafaz Quran dan kita ingat akan Quran itu. Macam mana ilmu Tuhan nak ambil balik? Dia kata kita ni sahabat-sahabat Nabi ni, kita hafal Quran. Kita sahabat-sahabat Nabi ni, kita ni ingat segala isi kandungan Quran. Bahkan dia kata demi Allah, kita baca Quran ini sungguh-sungguh. Bahkan kita bacakan Quran ini kepada isteri-isteri kita dan kepada anak-anak kita. Tak mungkin ilmu Tuhan nak ambil balik.
Sedangkan kita begitu sekali pegang dengan Quran ni. Kita sendiri pun jaga, isteri kita pun kita ajak Quran, anak-anak kita pun kita ajak Quran. Tak mungkin Allah nak ambil balik ilmu kalau kita duk jaga ilmu sampai macam tu. Kata Ziyad bin Labid al-Ansari ni. Sambung dia kata, faqala sakilatka ummuk ya Ziyad. In kuntu la'uddaka min fuqaha'i ahli al-Madinah. Hadhihi at-Taurah wal-Injil 'inda al-Yahud wan-Nasara. Famadha tughni 'anhum? Maka kata Abu Darda kepada Ziyad bin Labid al-Ansari. Dia kata, pupus ibumu daripadamu, tidak beranak. Ya, ini orang adab dia kalau marah dia sebut begini. Sakilatka ummuk. Maksudnya sia-sia mak beranak kan. Lebih kurang macam tu maksud dia. Ataupun kalau terjemahan Melayu ni dia kata celaka tiang ni. Lagu tu terjemahan dia. Sakilatka ummuk. Apalah hang ni? Penat mak hang beranak mereka hang bodoh macam ni. Lebih kurang macam tu kata dia. Maka kata Abu Darda kepada Ziyad bin Labid al-Ansari, dia kata pupuslah ibumu, tidak beranak ia kepada kamu. Yang ni heran betul dia kata kamu ni wahai Ziyad. Sesungguhnya aku sangka kamu satu orang yang faham hukum Allah di kalangan orang Madinah ni. Abu Darda kata aku duk ingat kau hang ni alim sangat. Aku duk ingat kau di kalangan penduduk Madinah ni hang orang hebat. Sampai hak ni pun hang tak boleh faham. Itu lebih kurang maksud dia. Maka sekarang kamu kata hendak dibaca sungguh-sungguh dan hendak diingat sungguh-sungguh akan Quran itu. Jangan kamu tak tahu semuanya itu tidak ada faedahnya melainkan dengan amal. Hang ni dia kata apa ni? Apa guna kita hafal Quran kalau kita tidak amalkan dia? Apa guna kita belajar Quran kalau kita tidak praktikkan dia? Hang nak abang kata hang hafal Quran, hang ajak Quran dekat bini, dekat anak-anak hang. Apa guna kalau sekiranya Quran itu tidak diamalkan? Dan kita hari inilah. Quran ni hebat ke kita hari ini? Dengan ada majlis tilawahnya, dengan kita jadi tuan rumah, qari daripada luar negara, semua kita panggil mai musabaqah tilawah Quran, bagi hadiah kepada pemenang puluh-puluh ribu ringgit. Apa guna semua tu kalau sekiranya Quran tidak diterjemahkan dalam bentuk amalan di dalam negara? Itu maksudnya. Apa gunanya? Sampai hari ini hukum Quran tidak dilaksanakan. Apa gunanya? Apa gunanya Quran itu di majlis tilawahkan, dibuat majlis lawan baca dan sebagainya, buat ma'had tahfiz banyak-banyak dan sebagainya, kalau sekiranya Quran itu tidak nampak dalam masyarakat kita sebagai satu yang diamalkan? Apa guna? Bukan kata tak bagus buat tu, tapi tak cukup setakat buat tu saja. Quran itu mesti diterjemahkan dalam bentuk amalan, baru kita rasa keharmonian dia. Takut tuan-tuan, sampai hari ini kita takut. Keamanan tak ada. Buat rumah dengan penaik pagang, bukhawat duri pula lagi. Bubuh grill pula. Rumah bubuh grill pula lagi. Bubuh alam sistem pula lagi. Bubuh CCTV pula lagi. Pasal apa tu? Yang pergi jadi sampai macam tu pasal apa? Pasal takut penyamun. Makna dia apa? Keamanan tak ada. Keamanan tak ada. Takut tuan-tuan nak tidur malam ni dengan macam-macam wa ilahukum la, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la, Allahumma antas salam wa minkas salam la, dengan qul huwallahu ahad la, dengan macam-macam. Grill dah, alam rumah dah on dah, CCTV pun duk jalan dah, lagi duk berkemah dengan ayat Quran pula lagi. Pasal apa? Pasal takut. Tu orang email mai dekat saya, dia kata dia jadi kok belah Kuala Lumpur tu. Mai kok dapur-dapur rumah ni orang perempuan tak kerja duduk di rumah. Mai kok dapur-dapur rumah ni duduk ketuk pintu dapur apa semua. Bila buka pintu tanya apa dia? Dia tanya ni ada tak botol-botol minyak apa? Botol-botol minyak masak. Hak tak pakai dah, ada tak? Dia kata kalau ada 2 botol minyak masak bagi mai, dia bagi 1 botol minyak, 1 botol minyak free. Cerita Aladin pula, lampu lama tukar lampu baru.
Kalau ada botol minyak masak dalam rumah, ada pakai dah, botol kosong bagi mai. Ada 2 botol, saya bagi 1 botol minyak masak free. Dengar kata free, memang bagus lah. Ada buka pintu rumah, bagi 2, bagi 3, bagi 4 apa semua. Dia pun bagi juga botol minyak masak dia. Bila bagi, pegang aja jadi bodoh. Pegang aja botol tu jadi bodoh. Terus panggil masuk sampai dalam, habis apa haduk sorok dan laci mana, haduk selit bawah tilam, bawah tikar mana, semua buka bagi habis. Bagi. Lepas ni naik kereta jalan, berapa minit kemudian baru sedar. Duk jadi pula di Kuala Lumpur macam tu. Haduk telefon berkenal orang ni, dah kata lah, dalam pada duk abang tu ada orang kenal lagi. Telefon ini Encik Syamsuri ke? Ya lah, abahan. Encik, tahniah Encik menang apa? Menang pula bila aku masuk peraduan apa ni. Bagi Encik ni adalah pemegang apa, kad bonus link kan. Ada, ayalah kad tu, pakai tak pakai lagu tu. Tak apalah, apa pun tahniah Encik. Tahniah Encik bunyi. Kita pun syok. Encik boleh bagi akaun number bank Encik tak? Yang tu yang dia nak. Akaun number 1234567. Assalamualaikum. Kita letak abang. Kita, kalau orang lain, akaun number, saya tak ingat, saya pergi tengok sana, punya seronok. Kata pergi cucuk dia, tengok tinggal RM10 saja. Tak ada pun 50 saja, tak banyak kan. Tapi cucuk tinggal 10 pun sakit hati juga, boleh 40 orang ambil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maksud dia apa? Dia nak abang kata keamanan tu tak ada. Keamanan tu tak ada, maka jadi macam ni. Baik, apabila Quran itu diamalkan, insya-Allah tak ada benda ni semua. Sama dengan hadis yang kita baca mula tadi. 2 orang mai jumpa Nabi, hak seorang yashkul ailah, yang seorang yashku qata'as sabil. Hak seorang mai mengadu miskin, hak seorang mai mengadu pasal masalah samun rompak duk jadi banyak sangat. Benda ni dia jadi baliklah ni. Kerana nak RM50 punya pasal. Rentak beg tangan kawan ni sampai rebah, sampai bengkak pom muka. 5 hari tak sedar diri, mati. Beg tangan tu ada RM50 aja. Kerana RM50 tu dia rentak, dia ni tak mau lepas. Dia rentak, dia ni tak mau lepas. Dia heret pergi dengan motor dia, bersagat muka atas jalan ni. Kerana RM50 tu punya pasal. Masuk hospital 5 hari tak sedar diri, hari kena mati. Keamanan tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pasal apa? Persoalannya pasal apa? Punca paling besar dia pasal apa? Pasal Quran tidak diamalkan. Itu saja. Kalau Quran diamalkan, Allah Subhanahu wa taala sudah bagi jaminan dia akan tolong jaga keamanan kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka lihat ini. Maka lihat ini Taurat, dia kata. Dan apabila di sisi orang Yahudi dan orang Nasrani, tengok kepada Taurat dan Injil di sisi orang Yahudi dan Nasrani, maka apakah faedah yang ada pada mereka itu? Yahudi duk pegang kitab Taurat dia, Nasrani duk pegang kitab Injil dia, tapi dia tidak praktikkan isi kandungan Taurat dan Injil. Kalau dia praktik, dia terima Nabi Muhammad. Pasal dalam Taurat asal, dalam Injil asal sebut tentang Nabi Muhammad. Dia tak ikut Taurat betul. Dia tak ikut Injil betul. Maka dia tolak Nabi Muhammad. Apa guna ada Taurat dan Injil kalau sekiranya dia tak percaya kepada Taurat dan Injil? Maka macam itulah kepada kita. Apa guna ada Quran kalau kita tak percaya Quran? Maka Abu Darda kata balik kepada Ziyad bin Labid al-Ansari. Dia kata, hang duk kata, Quran hang duk baca, isteri hang pun hang ajak Quran, anak pun ajak Quran. Apa guna kalau sekiranya Quran itu tidak diamalkan? Abu Darda marah kepada Ziyad bin Labid al-Ansari ini. Maka apakah dapat faedah daripada mereka itu? Sambung hadis tu, dia kata, qala Jubair, falaqitu Ubadah bin As-Samit. Qultu ala tasma'u ila ma yaqulu akhuka Abu Darda fa akhbartuhu billadhi qala Abu Darda. Kata Jubair, maka berjumpa aku satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubadah bin As-Samit. Kata aku kepada dia, tidakkah engkau wahai Ubadah dengar barang yang dikata oleh saudara kamu Abu Darda? Jubair ni jumpa pula dengan Ubadah. Dia kata dekat Ubadah, hang dengar dah Abu Darda kata apa?
Abu Darda kata dia ada dengar hadis daripada Nabi. Nabi kata ilmu Tuhan akan ambil balik menjelang akhir zaman esok ni. Ilmu hak kita duk ada lah ni Tuhan akan ambil balik. Anda dengar tak Abu Darda kata lagu tu? Betul kan ni apa yang Abu Darda kata ni, ilmu Tuhan nak angkat balik? Jubair pitanya Ubadah bin Samit. Maka aku khabarkan kepada Ubadah apa yang dikatakan oleh Abu Darda itu, bahwasanya Nabi SAW bersabda ilmu akan diangkat daripada manusia. Sambung hadis tu, qala sadaqa Abu Darda in syi'ta la uhaddithannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhula masjid jama'ah fala tara fihi rajulan khashi'an. Maka kata Ubadah, betul apa yang dikata oleh Abu Darda tu. Ubadah ni, bila Jubair mai tanya dia, ni betul ke ni Abu Darda kata ilmu Tuhan nak angkat balik? Ubadah kata apa? Dia kata kalau itu yang dikatakan oleh Abu Darda memang betul. Aku pun dengar Nabi kata. Nabi kata menjelang akhir zaman ilmu Tuhan akan ambil balik. Tentu sedang lah ni ilmu Tuhan dia ambil balik lah. Sedang tak? Berapa ramai budak kita lah ni, budak kita, budak Melayu, budak Islam kita lah ni tak erti baca Quran. Berapa ramai? Buka buku Yasin duk pegang saja, mata duk tengok orang. Tak tahu baca. Tak tahu baca. Orang baca Quran dia duk buat mulutnya. Ni hari ni. Tak usah sembang pasal baca Jawi ni. Quran tu. Quran tu. Orang Islam dengan Quran. Tak reti baca Quran. Masya Allah. Apa nak jadi? Orang Islam tak tahu baca Quran. Apa nak jadi? Itulah perlembagaan orang Islam. Itulah pedoman hidup orang Islam. Itulah wahyu yang Allah buat turun dekat Nabi Muhammad untuk orang Islam. Orang Islam tak tahu baca Quran. Panggil anak dia, panggil mai-mai. Abang baca, ayah nak dengar. Abang baca Quran, tengok. Terkulat-kulat, terkenyah-kenyah. Tak tahu baca. Daripada darjah satu, ada ustaz, ada ustazah dalam kelas, dia mengajar agama ni, sampai setidak-tidaknya dia habis tingkatan 5. Dia SPM sekolah. Tak reti baca Quran. Nak reti macam mana? Kelas Quran tuang. Kelas semayang tuang. Kelas agama tuang. Tak reti tu bukan pasal bodoh. Pasal bencang. Tak mau mengaji. Tuan-tuan bayang generasi ni esok jadi orang tua-tua. Mereka nak jadi pak budak-budak esok ni. Macam mana? Dia pun tak tahu baca Quran. Macam mana ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu juga Allah angkat ilmu. Itu juga tanda Allah angkat ilmu daripada orang Islam hari ini. Baik, dia kata maka sabda Nabi SAW yang demikian itu, maka engkau hendaklah ketahui, nescaya boleh aku ceritakan kepadamu bahawasanya awal-awal ilmu yang diangkat Allah daripada manusia itu ialah khusyuk. Ubadah bin Samit dia tambah pula satu lagi. Dia kata Abu Darda kata Allah akan angkat ilmu. Abu Darda kata Nabi bagi tahu kat dia kata Allah akan angkat ilmu daripada manusia. Aku nak tambah lagi satu. Aku dengar daripada Nabi. Nabi kata apa? Hak pertama Allah akan angkat ialah khusyuk dalam sembahyang. Ubadah kata lagu tu. Yakni hampir bahawa engkau masuk dalam masjid yang disemayang jemaah di dalamnya. Maka tiada engkau ketahui padanya satu orang pun laki-laki yang khusyuk dalam sembahyangnya. Itu dia. Lagi dahsyat Ubadah kata apa? Dia kata bukan setakat ilmu Tuhan angkat. Khusyuk Allah akan angkat daripada manusia. Akan sampai satu masa, hampir masjid. Masjid yang menjadi tempat kebiasaan orang semayang jemaah. Hampir masuk, nak cari seorang dalam masjid tu yang semayangnya khusyuk, tidak ada. Tahtallah dah jadi dah lah ni. Lah ni tahkah dah jadi dah. Kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan lagi gharib. Dia kata. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Benda-benda macam ni kita kena ambil ingat. Pengajaran besar daripada apa yang kita baca malam ni apa dia? Pertahankan ilmu ni. Pertahankan ilmu ni. Setidak-tidaknya untuk kita, untuk keluarga kita. Setidak-tidaknya. Tuan-tuan, buat keluar duit sikit tak apa. Bagi anak reti Quran. Bagi dia reti dulu. Reti baca dulu. Start dengan hak tu dulu. Reti baca dulu. Kemudian baru kita tengok bagi dia reti makna Quran. Kemudian baru kita tengok bagi dia amalkan kandungan Quran. Baca pun tak boleh ni macam mana ni?
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu sahabat telefon saya tanya baru ni. Dia kata, Ustaz ni nak tanya Ustaz tentang ilmu saka. Saka pula dah. Nak tanya Ustaz tentang ilmu saka. Dia kata, awaknya kata. Tak ni ada satu daripada ahli keluarga saya ni tak tahu dah nampak. Dia tak jadi dia dah. Macam mana kata? Tak, dia tak jadi dia. Dia tak jadi dia macam mana? Dan dia sebenar tu lagu lain. Tapi lah dia jadi lagu lain. Jadi dia tak jadi dia dah. Oh, okey. Itulah jadi dah panggil satu orang main tolong tengok. Dia ni main tengok. Dia kata dia ni ada ilmu saka. Nak kena buang ilmu saka tu daripada dia. Kemudian Ustaz ditambahkan pula. Ada sahabat yang telefon saya ni. Anak dia ada 2 orang hafaz Quran. Dia kata jadi bila anak saya yang hafaz Quran ni. Dia kata dia ni jadi satu macam. Dia tak boleh dengan anak saya yang hafaz Quran ni. Tak boleh. Jadi Ustaz betul ke Ustaz tentang ilmu saka. Ilmu apa ni? Tanya kita. Saya kata saya tak apa pandai lah benda ni. Cuma kalau nak tanya saya. Tentang wujud ke tak. Makhluk-makhluk selain daripada manusia apa semua ni. Ada tak ada? Jawab dia ada lah. Quran sendiri ada surah Al-Jin. Yang menceritakan tentang wujudnya komuniti ni. Komuniti jin ni ada. Hadis sendiri buat main dekat kita cerita bagaimana Nabi SAW pun biasa berdakwah dekat jin. Nabi bawa sahabat dia satu malam. Sampai satu tempat Nabi draw satu bulatan atas tanah. Nabi katakan sahabat dia handuk dalam bulatan ni. Apa jadi pun jangan keluar daripada bulatan ni. Nabi pi hilang dalam gelap malam. Tak lama lepas tu sahabat yang duduk dalam bulatan ni dengar bumbang bunyi. Dia risau takut something jadi kepada Nabi. Dia tu ingat nak pergi tengok kok apa jadi dekat Nabi. Tapi teringat Nabi pesan apa jadi pun jangan keluar daripada bulatan ni. Jadi dia memilih untuk taat perintah Nabi. Dia tunggu dalam bulatan tu. Sampai nak menjelang subuh. Nabi baru patah balik main. Bila nampak Nabi. Alhamdulillah tanya Nabi. Dia kata ya Rasulullah apa sudah jadi. Tadi lepas pada Tuan tinggal saya. Tadi saya dengar bunyi macam tu macam ni. Tapi saya ingat pesan Tuan. Jangan keluar daripada bulatan ni. Saya pegang pesan Tuan. Salah ke saya tapi tolong Tuan. Nabi kata hang nasib baik pasal dengar pesan aku. Kalau hang keluar daripada bulatan ni, hang akan dikoyak-koyak oleh jin. Pasal apa? Nabi kata aku pergi berdakwah kepada jin. Nampak? Jadi Quran ada satu surah pasal dia, hadis ada cerita pasal dia, makna benda ni ada. Dia boleh tak boleh nak buat apa-apa kat kita bergantung dengan izin Allah. Kalau Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi. Jadi cerita pasal soalan tadi ni kata dia ni mungkinkah ada ni, wallahu a'lam, saya tak tahu. Nak jawab secara tepat tak tahu. Tapi orang yang reti tentang bidang ni mungkin dia reti cakap lebih daripada yang saya kata. Baik, tak apa, dia nak tanya yang kedua, dia kata. Nak tanya yang kedua. Yang kedua dia kata dah orang hak mai duk ni kata dia dah negotiate dengan makhluk-makhluk ni. Jadi dia kata ada banyak ekor. Jadi sebahagian ni setelah ada sesi table talk apa dengan jin ni. Ada sesi apa agak dengan jin ni sembang apa agak kau tim sebahagian keluar daripada dia ni pilah. Tapi ada lagi 2 ekor lagi domba bantah tak mau keluar, melainkan dia mau supaya dia diwariskan kepada orang lain. Sahabat ni kata, masalah saya lah ni Ustaz, dia kata bini saya pula terpilih untuk terima ni, dia kata. Itu macam mana agak saya kata duduk mengarut ni. Terima apa ni semua tak mau dengar. Cerita dia suruh dia kautim sampai habis. Pergi depan ni keluar pergi tang lain. Tak mau. Dia tak apa hati tanya. Tapi Ustaz benda ni betul ke Ustaz ada? La ilaha illallah. Nak suruh dia ulang balik ke? Cerita buat lengkang pula dia dengar tadi. Ginilah saya kata beginilah. Nabi SAW pun pernah kena sihir. Nabi SAW pun Allah pernah takdirkan Nabi kena sihir. Sampai Nabi ni teruk sampai rambut pun jatuh. Allah hantar 2 malaikat. Satu duduk di kepala, satu duduk di kaki. Hadis sahih cerita. Satu duduk di kepala, satu duduk di kaki. 2 malaikat ni duduk bercakap bagi Nabi dengar. Malaikat yang hujung kaki tanya, dia kata apa kena dengan Muhammad ni? Hak duduk di kepala ni jawab, dia kata Muhammad kena sihir.
Hak ujung kaki tanya, dia kata, siapa yang sihir Muhammad ni? Hak ujung kepala jawab, yang sihir Muhammad ni namanya Labid bin apa ni beritahu. Apa benda yang dia guna sebagai alat untuk sihirkan Muhammad ni? Hak ujung kepala ni jawab, dia guna sikat dengan beberapa helai rambut. Dia pergi buang dalam satu telaga. Bagi Nabi dengar benda ni. Kemudian yang Nabi SAW suruh sahabat dia pergi ke telaga tu. Air telaga dah berubah jadi merah. Cari jumpa alat yang digunakan untuk buat sihir Nabi ni. Dengan izin Allah, Nabi pun baik. Hadis ada menceritakan tentang benda ni. Tapi jadi tak jadi benda-benda ni bergantung pada Allah izin tak izin. Allah izinkan benda tu jadi dekat Nabi. Pasal apa? Pengajaran untuk kita umat di kemudian hari ini. Satu apa dia? Wujud benda-benda ni. Yang kedua apa dia? Apa sakit pun likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat dia. Tunggu bila ubat tu kita nak jumpa. Jadi apa benda juga yang main daripada Quran, daripada hadis Nabi ni, dia ada pengajaran yang cukup banyak. Dan pengajaran-pengajaran itulah yang kita nak jadikan pedoman dalam hidup kita. Kita tak mau hidup pegang pedoman yang tak tentu punca, yang kemudiannya sudahlah kita sakit, kita disesatkan pula oleh kepercayaan yang karut-marut ni. Kita nak apa pun sumber sandaran kita, rujukan kita Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah kita masuk bab ma jaa fi man yatlubu bi ilmihi dunya. Iaitu bab yang menceritakan tentang orang yang belajar agama. Orang yang belajar agama dan tujuan dia belajar agama tu kerana nak cari senang dunia. Dia akan main cerita dia dan dia akan main segala amaran-amaran dia. Tuan-tuan kita kena baca benda ni. Supaya apa? Supaya kita dapat memperbetulkan niat kita dalam belajar agama ni. Kemudian dia akan main pula majaa fil hasi ala tablighi sima'. Itu bab yang datang pada menyatakan kita disuruh menyampaikan hadis yang kita dengar. Saya ada satu sahabat, tuan-tuan, dia pensyarah sebuah universiti. Masya Allah, bagus punya orang. Pensyarah universiti, dua-dua husband and wife, dua-dua pensyarah universiti, tengah dia buat PhD, dua-dua orang. Punya rajin agama ni, Masya Allah. Jadi satu kerja kat dia, tiap-tiap hari, dia akan scan apa nama hadis. Hadis Nabi ni, hadis dengan terjemahan ni, dia akan scan. Dia akan buat posting email kepada list yang ada dekat dia. Dia buat posting email, dia hantar mail. Hadis Nabi to pass around. Dia tulis macam tu. Dia hantar. Hari-hari dia boleh commit diri dia. Dia ada komitmen. Dia boleh commit diri dia. Hari-hari dia ambil satu hadis, dia scan. Dia masuk attachment di dalam email, hantar kepada mailing list. Mailing list dia ada banyak ni. Dia hantar di semua orang. Tapi itulah, dalam ramai-ramai hak terima ni ada yang boleh telefon dia kata kat dia ni, aku tak mau dah benda ni, hantar dah. Ada juga Syekh Garbus yang macam ni. Orang hantar main hadis Nabi. Kalau tuan-tuan, kalau nak klik buka baca 5 minit aja. 5 minit. Kita punya merapu dana dalam 24 jam sehari ni, kita punya merapu dana ni tak tahu berapa banyak. Apalah 5 minit untuk nak buka attachment hadis dia ni. Klik buka, tengok apa hadis. Tak mau baca hak Arab, baca hak Melayu saja. Kita sendiri nak pergi buka kita hadis baca, kita kata tak ada masa, kita malas, kita apa. Kawan hantar main dekat kita. Apa salahnya kita klik buka, tengok hadis apa dia hantar hari ni. Kalau malas nak forward benda tu dekat orang lain pun, delete pun tak apa Buka baca. Jangan hantar email pergi kat dia. Jangan telefon dia. Jangan SMS dia. Kata jangan do include aku di dalam mailing sang ni. Aku tak larat nak baca ada hadis-hadis sang hantar ni. Tuan-tuan. Ni baru ni pula dia pergi buat pula calculation. Dia ni lecturer dalam bidang accounting. Dia buat calculation. Satu hari 24 jam. Dalam 24 jam berapa minit kita buat ibadat. Dia pergi buat calculation kira. Katalah kita semayang ni, satu semayang kita ambil 5 minit. 5 semayang 25 minit. 25 minit kita ada lagi 23 jam 35 minit lagi. Masa kita buat apa?
25 minit aja sehari yang kita semayang, kita ingat Allah. 25 minit aja. Kalaulah satu orang tu dia kata semayang, kemudian lepas semayang dia ada baca Quran ke apa ke, kata tambah lagi 10 minit. 15 minit dia ambil. Satu waktu semayang, 15 minit. 15 kali dengan 5 waktu semayang. Baru berapa minit tu ada? Tak sampai 2 jam lagi. 22 jam lagi tu ada. Dia buat calculation ni detail, nanti kita cerita. Detail dia buat tu, dia kata last dia pergi apa? Kalau satu orang tu mati umur 60, dia kata. Mati umur 60 tahun. Dia ambil kira daripada akil balik, katalah laki-laki umur 15. Sampailah umur 60 dia mati. Berapa tahun masa yang dia ni dipanggil mukallaf, yang dosa pahala dia dikira, dia kira sehari berapa minit, kali dengan sebulan, kali dengan tahun, kali dengan berapa tahun. Jumlah satu orang yang umur 60 mati balik menghadap Allah, amalan hak dia bawa bakui kecil aja tuan-tuan. Hak merapu dia ni punya banyak. Macam mana tu kita depan Tuhan esok ni? Allah bagi kita hidup 65 tahun atas dunia ni, tahu-tahu kita balik menghadap dia bawa bakui kecil di tangan. Bakui kecil, pahala kita dalam bakui kecil itu aja. Apa kita nak kata dekat Tuhan? Tadi hadis kita baca apa? Allah Subhanahu wa taala tanya, alam utiya malan, tidakkah aku bagi dekat engkau harta di atas dunia dulu? Tidakkah aku hantar nabi masa di atas dunia dulu? Kalau Tuhan tanya balik, tidakkah aku bagi dekat engkau 65 tahun umur di atas dunia dulu? Apa yang hang bawa dekat aku hari ni? Saya bila tengok dia punya email tu takut. Jadi takut kita ni sendiri jadi muhasabah diri kita. Kita sendiri duk muhasabah. Aku ni pun banyak mana ni duk ingat-ingat balik semayang kita, baca Quran kita, sikit sebanyak hak kita buat ni, tengok Allahu Akbar. Apa ni aku nak bawa balik menghadap Allah esok? Yang benda tu bukan nak bagi dekat Allah. Benda tu nak selamatkan kita esok. Di atas apa yang kita buat yang ikhlas kerana Allah tu. Atas limpah rahmat Allah. Allah nak tolong kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyak lagi benda kita tertinggal tentang. Tak usah duk buka kancing baju, pergi duk dabik dada dekat orang, kata kita ni dah sempurna, duk kata kita ni dah tak apa dah, duk kata kita okey. Jangan ada perasaan macam tu. Kerana perasaan itu menipu kita. Sebenar-benarnya kita tak ada apa. Sebenar-benarnya kita tak ada apa, tuan-tuan. Siapalah kita ni? Kalau nak banding, bukan dengan sahabat Nabi, dengan syuhada yang mati di Palestin saja cukup. Siapalah kita ni? Satu orang hantar mail dekat saya pula, satu email, gambar asyahidah, perempuan-perempuan yang mati syahid di Palestin. Hantar mail gambar perempuan Arab ni comel-comel, serak-serak, umur 23, umur 22, umur 20, umur 19, syahid lebah. Syahid lebah untuk mempertahankan tanah air mereka daripada Yahudi laknatullah alaihim ajma'in. Siapa kita berbanding dengan mereka ni? Jangan banding kita dengan para sahabat Nabi, jauh tuan-tuan. Banding dengan hak terdekat ni. Siapalah kita ni? Masa untuk apa? Muhasabah diri. Perbaik kelemahan diri. Tu yang terbaik. Pasal apa? Kubur kita seorang duduk dalam dia. Mak kita tak boleh masuk tolong, ayah kita tak boleh masuk tolong, anak kita tak boleh masuk tolong, ustaz kita tak boleh masuk tolong, siapa pun tak boleh. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketajuk yang akan datang dia tasbil hasri ala tabligh istima'. Perintah supaya kita ni dengar apa pun hadis ni sampaikan dekat orang lain. Supaya apa? Dakwah itu berkembang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk tu dia panjang sampailah kemudian dia mai tajuk fiman. Cerita hadisan wa huwa yara annahu kadzib. Cerita satu orang yang membicarakan, meriwayatkan hadis padahal ia fikirkan bahawasanya ia bohong. Ini satu perbahasan panjang juga tentang benda ni. Kemudian cerita tentang hadis, dia kata bukan hadis. Hak bukan hadis dia pergi kata hadis. Ini semua cerita dalam bidang ilmu yang insya-Allah panjang umur. Allah bagi kita sihat tubuh badan. Allah bagi kita masa. Kita sambung baca untuk diri kita. Bukan untuk siapa-siapa. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silapkan. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.